ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dzawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Syekh Ibnu Aqil bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Sambung kitab Zadul Muta'alim ke surat 64 bab mandi. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab mandi. Mandi pada lughah ialah mengalirkan air pada seluruh badan. Mandi pada syarak ialah mengalirkan air pada seluruh badan dengan niat yang tertentu. Jadi makna mandi yang dimaksudkan murad mandi di sini ialah mandi wajib. Jadi pada makna lughahnya mandi itu mengalirkan air pada seluruh badan. Maksud mengalirkan air itu lalu, bukan berhenti. Maknanya air itu mengalir daripada atas ke bawah. Tak semestinya atas ke bawah, janji dia mengalir, jalan. Kalau contoh berendam dalam bathtub tak masuk dalam mandi. Lepas tu mandi wajib dalam bathtub tak boleh. Tahu bathtub? Kan? Hotel 5 bintang ni. Mandi bathtub tak boleh. Sebab air dia tak mengalir. Lainlah kalau kita buka air, lepas tu buka bawah dia tu pula bagi air keluar. Tu kira mengalir. Dia bukan kira bathtub tak bathtub. Makna ceritanya air mesti mengalir. Mandi pada syarak pula dari segi lughah. Makna lughah ialah bahasa. Makna bahasa mandi tu. Mandi tu maknanya alir air seluruh badan. Makna pada syarak iaitu berdasarkan nas, berdasarkan syariat, berdasarkan Quran hadis. Maka ulama keluarkan satu takrifan, definisi. Makna mandi pada syarak tu mengalirkan air pada seluruh badan. Makna sama macam lughah juga, cuma ditambah dengan niat yang tertentu. Maka bila ada niat, barulah air mandi tu mandi yang mengikut syarak. Baik. Hukum mandi ni tak sebut dalam kitab ni, kita tambah. Hukum mandi dia ada 5. Pertama kita sebut sebagai mandi wajib. Kenapa sebut mandi wajib? Sebab hukumnya wajib. Makna wajib, kalau mandi boleh pahala, tak mandi berdosa. Itu makna wajib. Mayusabu ala fa'iluhu wa yu'aqabu ala tarikuhu. Buat dapat pahala, tak buat mendapat dosa. Itu mandi wajib, mandi junub dan sebagainya lah. Nanti kita akan hurai lebih dalam. Kemudian juga termasuk mandi wajib ialah mandi asalnya sunat tetapi dinazarkan, maka jadi wajib juga. Contoh saya kalau dapat sekian-sekian perkara, saya nak mandi, saya nazarkan diri saya kena mandi. Kena mandi tu jadi wajib mandi tu. Sebab dipanggil mandi nazar. Contoh nazar ni apa sajalah yang kita nazarkan, maka jadi wajib. Kemudian hukum yang kedua sunat. Seperti mandi-mandi yang disunatkan. Mandi pagi Jumaat, mandi pagi hari raya. Tak kira lah apa-apa mandi yang disunatkan, maka mandi itu dipanggil hukumnya sunat. Atau juga mandi yang biasa tetapi untuk kebaikan pun jadi sunat. Contohnya mandi sebab nak semayang zuhur. Kita niat mandi ni untuk nak menyempurnakan solat zuhur supaya dalam keadaan segar, supaya dalam keadaan bersih. Maka mandi tu jadi sunat juga. Makna sunat tadi, mandi tu boleh pahala. Tadi sebelum semayang zuhur kita mandi dulu. Niatkanlah mandi ni sebab nak semayang zuhur. Maka boleh pahala mandi tu. Tak sia-sia. Yang ketiga harus
maknanya mubah. Makna mubah, buat tak dapat apa-apa, tak buat pun tak dapat apa-apa. Iaitu jika dengan tujuan hanya untuk membersihkan badan, tidak disertai niat untuk kebaikan. Mandi saja-saja disebut dalam setengah kitab bardun, mandi kerana nak sejuk, nak bersejuk-sejuk sebab cuaca panas, dia pun pergi mandi. Mandi tu hukumnya harus, mubah, tak boleh apa-apa. Dapat sejuk je lah, pahala tak dapat, dosa pun tak dapat. Harus namanya, mandi mubah. Yang keempat, mandi makruh. Mandi dengan cara menyelam bagi orang yang berpuasa. Dia puasa, pergi terjun dalam kolam, hukumnya makruh. Tak batal. Dia batal bila dia minum air kolam tu. Tapi kalau berendam saja, hukumnya makruh. Jadi di situ kata ulama, mandi itu mandi makruh. Atau juga tambahan lagi, mandi makruh, mandi air yang berlebihan, melampau-lampau air dia buka ni, kolah tu saja sampai kering dia mandi seorang, itu hukumnya makruh. Aduh. Yang kelima, haram. Mandi dengan air yang dipenuhi daripada ghasbun, ghasak. Ghasak ni maknanya paksaan, rampasan. Mandi daripada air yang dirampas atau dicuri atau dirompak, hukumnya haram. Mandi itu jadi haram. Dalam perbuatan merompak pun haram. Mandi pula pakai air yang haram tadi jadi haram. Hukumnya haram. Sebab tu kalau kita pergi rumah orang, adabnya bila nak pergi bilik air rumah dia, minta izin. Tompang tandas, tompang tandas tu murad dalam dia nak pakai air bilik air dia lah. Tak payah ceritalah satu-satu. Saya nak tompang tandas, nak pinjam air pili, nak pinjam gayung, nak pinjam sabun, nak pinjam selipar, nak pinjam jenuh dah terkencing situ. Cakap je lah saya nak tompang tandas. Maksud dia kita nak pakai barang dalam tandas tu, yakni airnya dan sebagainya. Kena minta izin. Tanpa minta izin, kalau tuan rumah tak reda, hukumnya haram. Maka mandi dalam keadaan haram, air itu haram. Jadi mandinya pun jadi haram. Gunanya nak cebok air berak pun jadi haram. Lepas tu kena minta izin. Sebab tu tak boleh jalan-jalan nampak ada pilih air, main buka pergi minum atau pergi basuh tangan. Siapa ajar tengok kopiah atas kepala kan? Tak boleh, kena minta izin. Siapa punya tuan pilih air ni? Jangan pandai-pandai pergi tepi rumah orang main ambil. Kalau budak-budak tak apalah, dia budak-budak, kita besar panjang dah. Jadi kena jaga perkara-perkara itu. Ini soal hukum halal dan haram. Seterusnya, semua sekali perkara yang mewajibkan mandi wajib ni, dia ada 6 perkara. 3 daripadanya untuk perempuan, 3 lagi untuk lelaki dan perempuan. Okey, maknanya kalau keseluruhan lelaki untuk berapa? Faham? Anak ulang semua sekali ada 6. 3 daripadanya khas untuk perempuan sahaja, 3 lagi untuk lelaki dan perempuan. Jadi lelaki berapa saya? Gelap buat. 3. Perempuan 6. Okey, faham tu? Baik. Jadi yang pertama, bertemu 2 khitan, iaitu dengan masuk hasyafah zakar atau kadarnya ke dalam faraj. Disebut dalam setengah kitab ilajul hasyafah. Ilaj, dalam bahasa dia panggil ilaj. Ilaj ni tenggelam, masuk. Apa yang tenggelam? Masuk kemaluan lelaki bahagian hasyafah. Hasyafah tu maknanya kepala dia. Faham adik? Adik bak ni. Tenggelam kepala, itu maknanya hasyafah. Kalau tak tenggelam, main tepi-tepi kolah, gayung tak masuk dalam, yang tu tak dikira ilaj, maka tak kena mandi wajib. Biar lama, kat 2 tahun duduk situ, tak mandi wajib, tak payah. Tak payah mandi wajib sebab tak berlaku hadas. Tapi bila tenggelam saja berlaku hadas. Itu. Atau juga nama dia hasyafah, setengah kitab sebut kamrah, al-kamrah. Al-kamrah tu dengan hasyafah tu sama. Jadi mana tahu esok-esok ngaji kitab lain dia tak sebut hasyafah, dia sebut al-kamrah, samalah.
Dia apa nama, kalau dalam kamus dia tulis ra'sun ba'da khitan. Maknanya dia kata kepala selepas dikhitan. Dia dalam kamus disebut. Maknanya kalau belum khitan tak nampak lagi kepala dia, kena khitan dulu. Kena ni apa nama, sunat. Mengikut kadar ukurannya bagi orang yang ada kemaluan. Maksud yang dikatakan atau kadarnya sekira-kira ikut kadar orang yang ada kemaluan. Sebab apa dia kata begitu? Kalau orang tak ada kemaluan, bukan tak ada kemaluan, dia kepala tak ada. Aksiden motor sangkut ke spoket motor, cabut tu ke kepala. Tapi doktor kata boleh fungsi lagi, cuma rupa kepala tu tak jadi kepala dah. Jadi macam mana kira? Maka ulama kata kadar tenggelam dia kadar macam orang ada kepala. Jadi kalau ada kepala tu agak-agak berapa inci? Contohlah kata seinci. Yang dikira seinci tu tak, ni ilmu. Nak bagi faham. Satgi tak tahu nak macam mana nak buat pula. Macam tu. Seinci tu. Contoh. Kan? Ni ulama kata masuk ke dalam kemaluan perempuan, kena masuk, duduk luar je tak jadi. Masuk baru dikira kena mandi wajib. Sehingga mana masuk? Tadi kita dah sebut hasyafah. Kemudian bahagian perempuan pula, bahagian mana? Kata ulama, sehingga ke had yang tidak wajib dibasuh pada ketika mandi wajib di kemaluan perempuan tersebut. Maknanya bahagian dalam, bahagian zahir kemaluan perempuan itu bahagian yang kena, kalau kita mandi wajib kena basuh situ. Tapi kalau masuk dalam, itu tak perlu masukkan air dalam tu. Jadi hasyafah tadi tenggelam sampai dalam baru dah dikira jima, dan barulah dikira orang tu kena mandi wajib, dua-dua pihak, baik lelaki baik perempuan. Okey. Nampak dia kata, jika zakar tidak masuk ke had kepala, tidak wajib mandi, kecuali jika keluar air mani. Dalam keadaan begini wajib mandi kerana keluar air mani, bukan kerana ilaj. Jadi kalau tak masuk habis, masuk separuh atau sikit je, tapi dia tak kena mandi wajib. Tapi kalau keluar air mani, maka dia kena mandi wajib. Mandi wajib tu bukan sebab masuk kepala, tapi mandi wajib sebab keluar air mani. Okey, jelas. Dan lagi, dia dalam kurungan dia kata, jika dimasukkan zakar ke dalam faraj mayat perempuan yang sudah mandi, maka tidak wajib dimandikan semula mayat itu. Dia tak ada kerja. Mayat tu perempuan mati. Jadi dia pun basuh, try sekali. Dia pergi masuk tu, dia yang masuk laki tu kena mandi wajib. Perempuan mayat tadi tak perlu dimandikan semula. Kan kalau mayat kita kena mandikan dia, mandi wajib juga nama dia. Jadi kalau sebab tu tak perlu diulang semula mandi wajib tu. Kerana apa? Kerana ulama jawab, hukum taklif ini jatuh kepada orang yang hidup. Ini kita belajar 4 syarat-syarat ciri-ciri mukallaf. Antaranya berakal. Orang mati berakal tak? Mana ada akal dah. Maka bila orang mati tak tertanggung atas pahala dosa dah. Dia selesai dah. Yang tertanggung pahala dosa orang yang hidup. Okey, selesai, jelas. Okey, baik. Kemudian permasalahan ulama hurai. Apa yang dimaksudkan dengan faraj? Faraj di sini merujuk kepada lubang, sama ada kubul atau dubur. Maknanya depan atau belakang manusia, baik lelaki baik perempuan. Mana ponggong pun, lubang ponggong tu juga dimasukkan dalam kategori faraj. Sama ada manusia ataupun binatang, sama ada masih hidup atau sudah meninggal dunia, hidup ataupun dah mati. Jadi contoh permasalahan yang timbul, wajib mandi jika jima walaupun tidak keluar air mani, tetapi jika bermimpi bersetubuh dan tidak keluar air mani, tidak wajib mandi. Kalau dia jima suami isteri tapi tak keluar air mani, tetap wajib mandi, kerana wajib mandi itu atas sebab tenggelam hasyafah tadi. Tetapi kalau dalam mimpi dia bersetubuh, dalam mimpi dia bersetubuh dengan satu orang perempuan, tak tahu siapa,
dan dalam mimpi tu pula dia tak nampak ada keluar air mani, maka tak wajib mandi baginya. Okey. Tak wajib mandi. Yang kedua, wajib mandi walaupun zakar berbalut dengan sesuatu seperti menggunakan kondom. Walaupun balut tenggelam hasyafah, wajib mandi. Wajib mandi ke atas orang yang meliwat dan diliwat. Walaupun bukan masuk lubang depan, masuk ke lubang belakang, itu namanya liwat, pun wajib mandi. Orang yang kena masuk pun wajib mandi, orang yang masukkan pun wajib mandi. Abang non pun wajib mandi, saya pun wajib mandi. Contoh. Faham? Tidak perlu memandikan semula mayat yang diliwat atau dirogol kerana hukum taklif adalah untuk mukallaf, orang yang masih hidup, bukan orang mati, seperti mana kita sebut tadi. Okey. Jika lelaki memasukkan zakarnya ke dalam faraj binatang atau duburnya binatang, atau binatang memasukkan zakarnya ke dalam faraj perempuan atau duburnya perempuan, yang diwajibkan mandi wajib hanyalah manusia, lelaki dan perempuan itu. Contoh, tak ada khoja lah ni. Laki pergi masukkan zakarnya ke dalam faraj binatang, ponggong kucing digitibai. Kan? Jadi siapa kena mandi wajib? Dia, kucing tak payah. Jadi dia ambil kucing tu masuk dalam kolam, mandi kau ni. Tak payah, kucing tak payah mandi wajib. Dia kena mandi wajib. Walaupun ponggong binatang. Ataupun perempuan pula, dia pergi ambil kuda, dia masuk dalam dia punya. Kan? Wajib mandi juga. Korang tersengih-sengih ni, kenapa ni ilmu? Wajib mandi juga. Sebab nak kena tahu ni. Tak nak ceritanya kalau termasuk, mana nak tahu nak. Termasuk. Kita tengah tidur ke apa kan. Tiba-tiba kucing lalu kucing tu terkejut entah macam mana, tercocok masuk ke situ. Jadi kena mandi. Faham? Contohlah. Nak. Selesai. Selagi tak selesai bab ni, dia sengih itu. Kedua, habis dah. Kedua, keluar mani jika sedikit sekalipun. Okey, yang kedua, keluar air mani walaupun sikit tu kadang macam mana, satu lahzah. Lahzah ni maknanya seperludahan, setitik je, halucik je. Tapi kalau kita yakin tu air mani, memang kena mandi wajib. Air mani ciri-cirinya melekit dan berwarna putih dan baunya tengik. Ada. Beza dengan kencing. Kencing bau hancing, lain. Ada. Baik. Walaupun sikit. Dan jika seperti warna darah, walaupun warnanya taklah putih sangat, tapi warnanya macam kemerah-merahan, pun kena mandi wajib. Warnanya macam darah, bukan darah. Kalau darah bukanlah. Ni warna dia macam darah. Itu. Di dalam tidur atau ketika jaga. Sama ada dalam tidur atau dalam keadaan jaga. Dalam keadaan jaga nampak air mani keluar, itu kita tahu dah. Kemudian dalam tidur pula kita mimpi. Ulama jawab, kalau kita tidur, kita mimpi keluar air mani, maka wajib mandi wajib. Dengan jima' atau tidak, sama ada dengan jima' ataupun tidak keluar air mani, wajib mandi. Dengan jalan biasa ataupun tidak, maknanya dengan jalan biasa keluar air mani atau bukan dengan jalan biasa. Macam mana? Tak tahulah, luar biasa. Jalan-jalan keluar air mani, kena mandi wajib juga. Tak ada buat apa-apa, tengok jaga lembu itu tiba keluar. Kena juga mandi wajib. Contoh. Contoh ulama buat contoh sini, dia fikir-fikir, dia tak ada apa-apa, dia duduk saja, duduk tangga kolah tu, duduk benar. Lepas tu dia tengok lembu tu. Dia tengok ponggong lembu tu. Dia pun terbayang-bayang, dia main fikiran dia, fikir ni bukan ponggong lembu, ni ponggong awet. Lepas tu tiba terkeluar air mani, wajib mandi. Walaupun tak ada buat apa-apa, sentuh pun tidak. Atau keluar tanpa sebab, apa tak kira lah. Contoh macam tu. Permasalahan yang timbul. Seseorang yang bangun tidur lalu melihat ada air mani di kain atau cadarnya yang tidak mungkin daripada orang lain, wajib ke atasnya mandi wajib. Dia bangun tidur, tengok kain dia basah, sama ada cadar atau kain pelikat dia basah, dan dia cium itu bau air mani, wajib dia mandi. Tetapi jika dia syak, ragu-ragu, mungkin juga daripada orang lain, kerana dia tidur sama kawan dia atas satu katil, sunat dia mandi wajib.
Atas katil tu dia tidur 2 orang. Bangun-bangun tengok kain basah ataupun cadar basah. Nah, ya ke aku yang keluar air mani? Tadi aku mimpi kena kejar anjing, kok mana keluar air mani? Nah, asa member sebelah ni sebab tengok muka dia gitu ya. Nampak? Asa dia ni. Jadi ulama kata tak wajib mandi tapi hukumnya sunat mandi. Sebab apa? Sebab tak diyakini. Fiqh ni jatuh hukum bila dia yakin. Bila jelas, bila nampak. Macam tu. Okey. Jika perempuan yang dijima dan mandi wajib tiba-tiba melihat air mani keluar dari kemaluannya, okey, perempuan tu jima dengan suami dia, habis dah jima dia pun mandi wajib. Lepas dia mandi wajib, tiba-tiba dia nampak lelehan air mani keluar kot daripada faraj dia, dari kemaluan dia, dan dia sebelumnya tidak ada rasa syahwat ketika bersama suaminya. Masa tu syahwat dia tak naik, maka dia tidak perlu mengulang mandi wajibnya, tetapi perlu ulang wuduknya, kerana wuduk yang batal sebab keluar sesuatu daripada jalan depan atau belakang. Kerana itu air mani lebihan suami dia tadi, kan? Kadang-kadang tak masuk habis, ada bahagian kat bibir dia jatuh balik. Jatuh balik tu bukan air mani dia. Jadi bila bukan air mani dia, jadi tak perlu dia mandi wajib semula. Yang tadi dah sah. Okey, selesai. Seseorang selalu keluar cecair tetapi dia tidak pasti apakah ia air mani atau air mazi. Asyik keluar je. Dia pun tak pasti air mani ke mazi ni. Okey. Terdapat 13 kaul, yakni pendapat dalam masalah ni. Sebab benda ni jarang-jarang berlaku, maka berbeza-beza pandangan ulama dalam perkara ni. Mengikut kaul yang rajih. Bila kita baca kitab fiqh, dia sebut kaul rajih. Rajih tu maksudnya yang paling tepat. Rajih tu yang paling tepat. Jadi kaul yang paling tepat seperti dalam kitab Imam Ar-Rafi'i dan dalam Ar-Raudah Imam Nawawi, dia boleh memilih antara keduanya dan menyucikannya mengikut cara menyucikan hadas kecil jika dia mengatakan ia air mazi, dan hadas besar dengan mandi wajib jika dia mengatakan air mani. Baik, kalau air tu sentiasa keluar kot dia punya kemaluan, kemudian dia ragu-ragu pula ini air mani ke air mazi, sebab air mazi pun melekit juga, cuma warnanya kepudaran, air mani warnanya putih. Tapi kadang-kadang air mani yang mula-mula keluar pun kadang-kadang tak pekat sangat putih dia. Jadi dia ragu-ragu, ni air mani ke air mazi? Maka ulama kata pandangan yang paling tepat, paling kuat, iaitu dia boleh pilih sama ada dia nak berpegang kepada itu air mani atau itu air mazi. Kalau dia berpegang kepada air mani, maka wajib dia mandi wajib. Kalau dia berpegang itu air mazi, maka memadai dia basuh dan mengambil wuduk, yakni mengangkat hadas kecil. Ikutlah. Tetapi ada kaul yang mengatakan wajib ihtiyat. Ini pandangan ulama sufi, ahli tasawuf. Tadi ahli fiqh, fuqaha. Ahli tasawuf dia kata kita kena ambil jalan ihtiyat. Ihtiyat ni maksudnya jalan hati-hati. Takut-takut benda tu salah. Maka kata Imam Nawawi, pilih jalan ihtiyat, yakni pegang itu air mani. Jadi bila pegang air mani, kita pun mandi wajib. Jadi andai kata tu bukan air mani pun tak ada masalah, sebab kita dah basuhkan pun, dah bersihkan. Yang kita takut kita duk sangka tu air mazi, tapi rupanya air mani. Kita pun basuh biasa je, tak sah semayang kita lagi. Jadi jalan yang lebih dipilih ialah jalan ihtiyat. Kalau ikut pandangan Tok Guru kita, Tok Guru Siddiq Noh, kita berpegang pada jalan tasawuf, yakni ihtiyat, berhati-hati. Kerana Imam Nawawi ataupun ulama yang seangkatan dengannya mengkiaskan masalah ni dengan masalah tertinggal solat. Kalau orang tu ragu-ragu, dia tertinggal satu waktu semayang ke 2 waktu semayang, dia ragu-ragu, maka ambil yang paling banyak, yakni 2 waktu semayang. Begitu juga rakaat. Kalau dia ragu-ragu, aku ni baru rakaat pertama ke keempat, pegang pertama. Macam tu. Tapi jaranglah orang ragu 1 dengan 4, bengong. Selalunya 1 atau 2 nak. 3 atau 4, sebelah menyebelah. Ni 1 dengan 4. Baru dia takbir Ratul Ihram, kata keempat asal ni. Aduh, teruk sangat. Baik. Selesai. Ketiga, mati. Ketiga, mati.
melainkan mati syahid, iaitu mati di dalam peperangan di antara kerajaan Islam dan kafir kerana agama. Baik, yang dimaksudkan mati di sini ialah mati syahid. Apa makna mati syahid? Makna mati syahid ialah dia mati dalam peperangan, dengan syarat peperangan tu siapa lawan siapa? Islam lawan kafir. Kalau Islam lawan Islam tak masuk syahid. Dia mesti Islam lawan kafir. Lepas tu pula tujuan dia berperang lawan kafir tu pula kerana apa? Kerana agama, kerana mempertahankan Islam. Atau kalau kerana berebut tanah, berebut jawatan, tak, itu tak masuk dalam syahid. Yang ni untuk pertahankan Islam, lawan kafir mati. Mana mati dia? Mati syahid. Jadi kalau mati syahid tak perlu mandi wajib. Selain daripada mati syahid, wajib kena mandi. Jadi orang mati syahid tak payah mandi, dia tanam dengan darah-darah dia sekali. Kerana darah dia suci. Darah dia akan jadi minyak kasturi, bauan yang sangat wangi. Okay, berkenaan dengan mati ni ada huraian ulama sedikit. Bayi yang meninggal dunia dan mencapai umur 4 bulan daripada masa kehamilan, walaupun tidak nampak tanda-tanda hidup, wajib dimandikan, dikafan dan dikuburkan. Kalau baby tu meninggal dunia, mati umur 4 bulan dan ke atas, umur 4 bulan dan ke atas, maka walaupun tak nampak apa-apa tanda, maknanya tak ada rupa yang jelas sangat, maka tetap juga dikira itu jasad manusia, maka wajib dimandikan, dikafan dan dikuburkan. Begitu juga orang yang aksiden berputus tangan, maka tangannya itu mesti dimandikan, kemudian dikafankan dan ditanam. Walaupun dia hidup lagi, tangan dia je. Tangan dia tu kena tanam. Gitu. Jika seseorang dalam keadaan berhadas kecil, bukan, itu nanti dulu. Keempat, haid. Haid pula, masalah haid. Ini untuk perempuan. Keempat, haid iaitu darah yang keluar dari haid ni, dari segi bahasa makna haid mengalir. Itu makna dia. Ni darah yang mengalir keluar daripada orang perempuan, iaitu darah yang keluar daripada perempuan yang umurnya 9 tahun ketika sihat. Okey, di sini ada 2 poin penting yang Syekh ni tulis. Pertama, dia kata umurnya 9 tahun. 9 tahun ni ikut bulan Qamariyah tahun Islam, bukan ikut kalender orang putih ni, ikut kalender Islam. 9 tahun dia punya maksimum, minimum, 9 tahun minimum, maksimumnya 15 tahun. Okey, makna bawah 9 tahun kalau keluar darah tak panggil haid, tapi panggil apa? Umur dia baru 7 tahun keluar darah, panggil apa? Istihadah, darah penyakit. Tapi bila 9 tahun keluar darah baru namanya haid. Itu. Dan syarat yang kedua pula, dia kata ketika sihat, maknanya dia sihat. Kalau sakit itu bukan haid, itu istihadah. Okey. Dan tempoh haid kita kena tahu juga, ambil tahu pengetahuan. Paling kurang aqallul haid yang paling kurang 24 jam sehari semalam. Bukan sedetik, bukan selahzah, mesti cukup 24 jam, itu baru dipanggil haid. Contoh, orang perempuan ni bila dia nak semayang, dia akan cek pad dulu. Jadi dia tengok waktu bila dia nak bangkit semayang subuh, dia tengok pad dia ada darah. Tapi belum tentu itu haid. Jadi nak semayang zuhur pula cek pad lagi, tengok ada darah lagi. Okey, lepas tu nak asar pula nak semayang, tengok cek pad kering, tak ada. Lepas tu tengok bila nak maghrib pula, tengok pad kering. Maka yang subuh dengan zuhur tadi darah apa? Istihadah, bukan haid. Sebab apa? Sebab tak cukup 24 jam. Kena tahulah. Kan? Orang suami tu tak tahu. Bini tanya, bang ni macam mana, darah haid ke istihadah? Bini kata, tu darah ni, dara tu. Ambil pad tonyoh ke muka suami. Darah apa, anak 3 dah. Contoh kan. Apa yang tak ngerti nak kahwin. Kebiasaan ghalibul haid,
haid yang biasa, rata-rata perempuan yang normal, yang sihat 6 atau 7 hari beserta malamnya. 6 atau 7 hari. Aktsarul haid yang paling lama menurut mazhab kita Imam Syafi'i, paling maksimum tak boleh pergi lebih daripada itu 15 hari. Jadi kalau bila sebut 15 hari, hari ke-16 kalau keluar lagi darah, itu darah istihadah, bukan haid. Sebab maksimum haid 15 hari. Tu dia. Permasalahan. Jika seorang suci daripada haid sebelum waktu maghrib, ini orang perempuan tolong dengar betul-betul. Kita pula orang lelaki pun belajar betul untuk terang pada isteri dan anak perempuan. Jika seseorang itu suci daripada haid sebelum waktu maghrib, maknanya sebelum nak masuk maghrib, dia cek pad tengok suci, pad dia kering. Dia wajib menunaikan solat asar dan mengqadakkan solat zuhur. Faham? Sebab tu kena cek tu awal sikit. Tak adalah, jangan awal sangat. Tapi lebih kurang lah, perempuan tahulah. Contoh nak sembahyang maghrib, dia cek dulu tengok pad dia. Tengok kering, maka maknanya dia menurut pandangan mazhab kita dianggap apa orang cakap, diagakkan keringnya bukan waktu tu, sebelum tu lagi. Maka maknanya dia sempat waktu asar. Jadi bila dia sempat waktu asar, wajib dia sembahyang asar, dan zuhur pula dia kena qada. Gitu. Jangan buat bodoh ya. Tak boleh. Begitu juga jika dia suci sebelum waktu subuh. Contoh bangkit nak sembahyang subuh, dia cek pad kering, maka wajib dia sembahyang isyak dan qada maghrib yang semalam. Sebab malam tadi masa isyak ada darah. Bangkit subuh tengok-tengok kering dah. Jadi wajib dia sembahyang isyak dan qada maghrib. Itu pandangan mazhab kita Imam Syafi'i. Dan lagi, orang yang dalam keadaan berhadas besar, makruh memotong rambut atau kuku bila dalam keadaan hadas besar. Hukumnya makruh potong rambut atau potong kuku, baik lelaki ataupun perempuan. Kerana apa? Kerana ada riwayat yang mengatakan bahawa nanti di padang mahsyar, segala anggota badan kita ni akan dihimpunkan semula, akan dikumpulkan balik. Apa-apa saja yang kita potong akan dicantumkan balik. Jadi kalau kita potong kuku atau rambut waktu dalam keadaan hadas besar, dia masa dia cantum tu tak jadi cahaya. Sepatutnya bercahaya, tapi dia cantum tu tak ada cahaya. Sebab potong rambut, potong kuku dalam keadaan hadas besar. Dan juga satu lagi riwayat mengatakan bahawa siapa yang potong rambut dan kuku dalam keadaan hadas besar, maka nanti di padang mahsyar, dia ni masa hidup kat dunia dah berkhatan, tapi di padang mahsyar nanti tak jadi khatan. Dia dibangkitkan dalam keadaan tidak berkhatan. Sebab potong rambut dan kuku dalam masa keadaan hadas besar. Wallahu alam. Itu seperti mana yang disebut dalam kitab. Ada 4 kitab sebut. Hasyiah Al-Bujairimi, ada 3 kitab sebut. Hasyiah Al-Bujairimi, Fathul Mu'in dengan Nihayah Az-Zain. Jadi kita ikutlah, dah ulama kata begitu. Baik. Kelima, nifas, iaitu darah yang keluar daripada perempuan mengiringi beranak. Makna nifas ad-damul khariju uqbal wiladah. Ad-damu darah, al-khariju keluar, uqba maknanya hasil ataupun akibat, al-wiladah beranak. Maknanya darah nifas ialah darah yang keluar selepas anak keluar. Ataupun setengah pandangan ulama dia susunkan definisinya, lepas badan anak dengan badan ibu berpisah, maka darah yang keluar selepas tu itu baru namanya nifas. Adapun darah yang keluar sebelum baby keluar, itu bukan darah nifas. Itu dipanggil darah fasad, darah kotor, ataupun dengan bahasa kita sebut air ketuban. Ataupun juga baby keluar darah sekali, serentak baby keluar, serentak darah keluar, pun itu bukan darah nifas. Kerana definisi darah nifas, darah yang keluar selepas baby keluar, mesti ada ba'da selepas. Jelas. Nifas, baik, selesai. Darah yang keluar selepas melahirkan anak. Sama ada janin yang keluar itu secara sempurna
atau kurang sempurna. Baby tu keluar, elok ke tak elok, darah yang keluar tu panggil darah nifas. Masuk tak elok tu mungkin keluar dalam bentuk segumpal darah, tak jadi baby lagi. Mungkin tak cukup hari ke apa, berlaku keguguran, keluar jadi bentuk dipanggil alaqah. Alaqah ni maknanya segumpal darah. Ataupun mudghah. Mudghah. Jenis janin. Maknanya tapi ada ketulan. Jadi darah yang keluar tu ialah dipanggil darah nifas. Perkataan nifas tu sendiri berasal daripada perkataan nafsun, nafas. Kerana satu nafas baru keluar. Tu. Dan darah nifas paling kurang darah nifas satu lahzah. Satu lahzah artinya seperludahan, makna setitik saja. Dia tak sama dengan darah haid. Darah haid 24 jam sehari semalam. Tapi darah nifas keluar setitik je sudah dihukumkan itu nifas. Okey. Dan paling banyak 60 hari, yakni 2 bulan. Yang kebiasaan 40 hari. Tu kebiasaan. Jadi kita jadi ayah kena tahulah. Bini kita lahirkan anak tengok darah keluar, itu panggil darah nifas. Dulu masa anak mengaji, anak tak nampak lagi macam mana. Kita duk bayangkan bila baby tu keluar, darah tu pun keluar gitu, keluar laju gitu. Nampak? Ingat macam tu. Tak, rupanya bukan macam tu. Maknanya darah tu dia keluar sikit. Ada je akan air keluar, darah tu keluar. Itulah panggil darah nifas. Lepas tu kita pelik kat sampai 60 hari keluar. Rupanya 60 hari tu kan keluar sekaligus, keluar sikit. Dan sebenarnya untuk pemahaman kita, darah nifas tu sebenarnya darah haid. Darah haid yang tertahan. Ni perut ibu mengandung. Dekat dalam perut tu kan ada rahim. Rahim itulah yang nak keluarkan darah haid. Jadi perempuan kitaran dia setiap masa pun berlaku gitulah, keluar darah haid. Tiba-tiba ada baby situ. Bila ada baby ni dia blok jalan nak keluar tu. Bila blok, darah haid yang sentiasa keluar tertahan di atas baby. Nampak? Jadi bila baby lahir, darah tu pun keluar. Itulah darah nifas. Tapi asal usulnya darah haid. Dah tu kenapa namakan dia nifas? Namakan jelas dia haid, sebab dia pun haid juga asalnya. Dah, kenapa ulama bezakan nama? Kerana hukumnya berbeza. Kerana haid 15 hari, nifas 60 hari maksimum. Tu. Sebab tu ulama meletakkan namanya berbeza, kerana hukumnya pun berbeza. Okey, baik. Kemudian permasalahan, dia buat contoh. Jika ada lagi darah keluar 5 atau 6 hari selepas pembedahan atau keguguran, ia juga dipanggil darah nifas. Maknanya masa keluar baby kering, tak ada darah. Lepas 5 hari baru keluar darah, maka darah tu dipanggil darah nifas juga. Okey, dipanggil darah nifas juga. Lagi permasalahan, darah yang keluar daripada perempuan setelah melahirkan sebelum berlalu 15 hari disebut dengan darah nifas. Tetapi jika setelah melahirkan tidak mengeluarkan darah, kemudian setelah 15 hari barulah keluar darah, darah itu bukan darah nifas tetapi darah haid. Oleh itu dia wajib mandi kerana wiladah saja, kemudian wajib solat. Okey. Suami, kita tolong fahamkan isteri kita betul-betul. Okey, sekarang ni dia lahirkan anak. Okey, lahirkan anak. Kemudian masa lahir tu kering, darah nifas tak keluar. Baby je keluar. Apa darah pun tak keluar, setitik pun tak keluar. Mana nak tahu Allah nak buat? Baby je keluar. Baik. Kemudian lepas, kalau masa kering tu kurang daripada 15 hari. Okey? Contohnya kering dia 5 hari je. Hari ke-6 keluar darah, maka darah tu panggil darah nifas. Okey. Tapi kalau kering dia genap 15 hari, hari ke-16 baru keluar darah, darah tu bukan nifas tapi darah tu darah haid. Sebab apa? Siapa tahu? Dia ada berkait dengan waktu suci. Dalam Hidayatul Sufyan ada sebut. Dalam kitab ni, kitab pasti kita dah bicara ke belum? Ingat, tempoh maksimum suci 15 hari. Tempoh maksimum suci 15 hari. Jadi bila dah sampai 15 hari, maknanya dia dikira suci. Bila keluar darah selepas 15 hari,
maka itu bukan lagi nifas, tapi itu haid, sebab sudah bertukar taraf nifas dia kepada haid kerana sudah melalui hari suci yang cukup. Faham tak ni? Ya, gedak faham. Anak ngaji 3 tahun baru faham. Memang. Tapi mungkin kali pertama kita dengar baru nak terbuka sikit. Nanti mengaji lagi, terbuka lagi. Last kali baru kita nampak. Tapi kalau nak betul-betul faham, nikahlah dulu. Baru tahu macam mana kan? Baik. Selesai itu. Kemudian status darah keguguran. Okey. Sebelum tu kita berhenti dulu. Status darah yang keguguran. Darah yang keluar kerana keguguran menjadi khilaf ulama. Jika janin yang keguguran itu jelas tanda-tanda penciptaan seperti adanya bentuk tubuh, wajah, tangan dan lain-lain, ia adalah darah nifas. Baik. Kalau baby tu gugur kan, tetapi masa keluar tu cukup ada rupa, ada kepala, ada tangan, ada kaki, tapi dia mati sebab kan gugur, nampak dia tak jadi elok. Maka darah yang keluar itu juga dipanggil darah nifas. Itu mazhab kita. Tetapi kalau tak jadi bentuk, yang ni baru jadi khilaf. Yang tadi semua sepakat ulama kata tu nifas. Dia keguguran, keluar budak tapi tak ada rupa, tak jadi bentuk kepala, tak jadi bentuk tangan, tak jadi bentuk kaki. Mungkin jadi bentuk segumpal daging je sebab dia tak siap lagi. Tak jadi tu dah gugur. Maka menurut pandangan mazhab kita Syafi'i, Maliki dan pendapat yang kuat dalam Hambali, kata itu darah nifas juga. Darah yang keluar tu dikira darah nifas juga, walaupun yang keluar tu hanya segumpal daging atau segumpal darah. Tetapi menurut pandangan mazhab Hanafi dan sebahagian kecil daripada Hambali, itu bukan nifas. Okey. Jadi itu untuk pengetahuan kita di sini, maknanya perkara tu ada khilaf. Jadi kalau ada ustaz lain mengajar kata tak yah itu bukan nifas, maknanya dia mungkin mazhab lain, mazhab Hanafi. Selesai. Kemudian pergi yang seterusnya, yang keenam, yang terakhir. Beranak yang menyertai dengan basah. Okey, beranak dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Arab dipanggil wiladah. Banyak orang terkeliru, dia ingat wiladah tu darah. Wiladah bukan darah, wiladah lahir anak. Walaupun kering, walaupun tak ada darah setitik pun, tetap dipanggil wiladah. Okey. Makna wiladah itu ialah janin yang keluar, sama ada secara normal atau bedah caesar. Dulu Anas sebelum kahwin pun tak pernah dengar caesar ni apa dia. Kahwin suk baru tahu. Dia belah kot perut. Omar tu, anak-anak tu kot caesar. Orang panggil keluar kot tingkap. Dia belah sini. Sebab masa isteri Ana nak salin, nak lahirkan dia, doktor kata leher dia terjerut dengan tali pusat. Jadi takut dia tak dapat hidup sebab degupan jantung dia kejap kuat, kejap pelan, kejap kuat, kejap pelan. Jadi doktor kata macam mana nak bedah ke tak? Kalau bedah kita kena sign tanda setuju, dia akan belah perut ni, keluar anak kot perut. Tak keluar kot jalan biasa. Jadi ulama jawab, keluar kot jalan biasa ke keluar kot bedah ke, wajib mandi juga, kerana itu dipanggil wiladah juga. Okey, itu panggil wiladah. Walaupun kering dan tidak ada darah yang keluar, ini adalah qaul yang asah. Dia kata walaupun kering tetap kena mandi juga, kerana pegang pada makna wiladah. Tapi kaul ini kaul yang asah. Asah tu maksudnya kaul yang paling kuat. Bila sebut paling kuat, maknanya di sana ada tak kaul yang tak kuat? Ada. Bila ada kaul yang tak kuat, itu maksudnya apa? Maknanya hukum ini khilaf. Bila khilaf, belapang dada. Jadi kalau ada orang mengajar kata tak perlu mandi, sebab dia keluar kering, boleh jadi juga betul kerana ada pandangan yang kata begitu. Tapi pandangan itu tidak kuat, tidak asah. Adapun pandangan yang asah, walaupun keluar baby tu kering ataupun keluar kot tingkap, tetap kena mandi wajib, seperti mana pandangan menurut Imam Romli. Imam Romli kata walaupun keluar kot bedah tetap kena mandi. Kata Imam Romli.
Macam ni dia kata, wiladah yang kering dan tidak ada darah yang keluar tidak wajib mandi mengikut setengah ulama. Setengah pandangan ulama kata tak wajib mandi kalau keluar baby dalam keadaan kering. Tapi pandangan tu tak kuat. Pandangan yang paling kuat kena mandi. Darah yang keluar sebelum wiladah kelahiran bukan darah nifas tetapi darah fasad rosak. Ia disebut juga pecah ketuban. Ketika itu wajib solat, jika tidak mampu solat hendaklah diqada. Orang perempuan ataupun kita suami pun. Masa nak melahirkan tu, masa tu hukum tetap lagi wajib kena semayang. Sampailah walaupun air ketuban dah keluar. Air ketuban dah mula keluar, kalau masuk waktu wajib kena semayang. Tetapi sekiranya tak mampu, mungkin waktu tu badan dia tengah menggeletar ataupun tengah lemah, sebab nak keluarkan budak, badan tak kuat, tengah lemah, jadi tak mampu nak solat, maka kata ulama dia boleh meninggalkan solat waktu tu, tapi wajib kena qada semula lepas sihat nanti. Dah sihat nanti kena qada balik, sebab waktu tu sebenarnya hakikatnya wajib kena semayang. Jadi kena qada semula. Jangan buat bodoh gitu je. Tapi tengok ni, kita bicara panjang soal pasal mandi wajib je. Tapi kalau tak ada ilmu macam banyak orang kahwin suami isteri, bini nak mengandung tak semayang. Akhirnya anak yang lahir keluar pun pakat tak semayang anak. Lepas tu tak payah garu kepala sampai botak tengah. Kenapa anak aku tak semayang? Dah mu masa lahir semayang tak? Sebab apa tak tahu hukum? Dia tanya ni, kena. Ambil air ketuban tonyoh atas muka dia. Orang suruh mengaji tak nak mengaji. Baik, perempuan yang melahirkan anak secara pembedahan diwajibkan mandi menurut Imam Romli. Perempuan yang sedang mengandung kemudian meninggal dunia dihukumkan sebagai mati syahid. Perempuan mengandung, lepas tu mati syahid. Tapi bukan syahid kubra, dipanggil syahid akhirat sahaja. Maknanya boleh pahala besar dan boleh dapat syurga Allah, insya-Allah. Itu pengorbanan seorang perempuan, hebat. Kita sebagai suami kena support dah, kan? Kena bagi dia kekuatan. Ini bini tengah meneran kat dalam labor room, suami ngorat nurse misi kat luar. Nampak? Anak bengong. Anak ni bagi semangat, doakan. Ataupun bini tengah teran kat dalam, suami pergi masuk surau buat solat hajat, doa pada Allah, ya Allah, anak pemudahkanlah urusan isteriku. Sebab dia tengah berjuang. Berjuangan dia tu soal hidup dengan mati. Silap langkah mati. Nampak? Lepas tu sakit selepas sakitnya mati ialah sakit melahirkan anak. Kita lelaki tak rasa, perempuan rasa. Kita tarik bau besar penumbuk ni je pun Allah biru muka. Nampak? Tu baru tarik. Ini baby besar ni. Nampak? Nak keluar ingat senang. Tu kata ulama, kalau kita tak hargai isteri kita, cuba bayang. Kita sangkut batu karang pun nak keluar kot depan. Batu karang, batu dekat besar mana ada halu kecil-kecil. Itu pun pedih Nak keluar kot saluran lubang Ni bayang nak keluarkan anak. Lubang tu asal kecil, tapi sebab nak keluar anak habis. Kadang-kadang sampai koyak pun ada. Kadang-kadang doktor kata tak lepas, kena gunting pula. Gunting situ macam buat gunting kertas gitu kan. Lepas tu jahit balik. La ilaha illallah. Bayang lah. Kita punya cuba bayang kena gunting. Kita tersalah zip pun pedih menangis dah. Tu kata Allahu akbar. Tu jadi faham. Bila faham, hargai isteri. Bila hargai isteri, tambah satu lagi. Hasam je. Dan supaya dia tak payah banyak kali salin. Bagi orang lain pula. Contoh. Baik, selesai. Jadi yang itulah dia. Mana tadi? Mati syahid tadi. Okey, jika bayi dalam kandungan hidup, wajib bedah untuk selamatkan dia. Kalau tak payah bedah. Contoh, mak dia mati. Tengah tegan, mati. Jadi, tapi doktor cek ada degupan jantung dalam perut. Maknanya baby hidup lagi. Jadi wajib bedah untuk selamatkan baby. Tapi kalau tengok baby pun sama mati, tak wajib bedah, tanamlah tu. Dua-duanya sekali. Sian orang perempuan meninggal hamil. Baik, hamil mengandung. Tempoh mengandung sekurang-kurangnya 6 bulan. Dalam Islam, bukan dalam sains, dalam Islam paling kurang mengandung 6 bulan. Sebab tu tak pelik kalau ada orang kadang mengandung dia 7 bulan je, lepas tu keluar.
Kita panggil dalam istilah sains baby pramatang. Mana baby tak cukup matang. Tapi boleh berlaku kalau Allah nak buat. Ya, makna kata yang sempurnanya 6 bulan. 6 bulan ke atas. Bawah 6 bulan selalunya tak sempurna. Sebab kadar mengandung sekurang-kurang 6 bulan. Sebab tu lepas 6 bulan sunat bagi nama. Walaupun dalam perut lagi. Scan kan. Sekarang canggih teknologi. Kan, kita scan tengok-tengok lelaki ke perempuan bagi nama. Tapi kalau takut tersilap bagi nama, kan? Kan? Ingatkan perempuan. Nah, rupanya keluar lelaki. Masa tu siap bagi nama dah sajat. Nampak takut silap. Jadi lebih baik tunggu keluarlah, senang. Kan sikit silap pula. Jika bayi yang dilahirkan kurang daripada jika bayi yang dilahirkan kurang daripada 6 bulan, bayi tersebut tidak boleh dibin atau dibintikan kepada lelaki yang menyebabkan kehamilan tersebut. Nah, ini cerita tentang dia bernikah dengan perempuan yang sudah mengandung. Okey, 2 pandangan. Sebenarnya ada 3 pandangan. Tapi ada 2 kumpulan. Kumpulan yang pertama kata tak sah menikah dengan perempuan yang sedang mengandung. Itu mengikut mazhab Maliki dan juga Hambali. Mazhab Maliki Hambali kata tak sah. Yang kata sah 2 juga, Syafi'i dengan Hanafi. Cuma beza Syafi'i dengan Hanafi, mazhab Syafi'i bila kita nikah dengan perempuan yang mengandung, itu jadi milik kita. Kita nak jimat dia dalam mengandung pun boleh, tak ada masalah. Adapun Hanafi, sah nikah perempuan mengandung, tapi tak boleh jimat sampai baby lahir, kemudian habis darah nifas baru boleh jimat. Itu pandangan mazhab Hanafi. Jadi kita ni kat sini ikut mazhab Syafi'i. Jadi boleh kahwin dengan perempuan yang mengandung. Sama ada mengandung ni antara sama ada dirogol ataupun perbuatan zina. Jadi tak apalah, kan? Dah terlanjur ke apa ke, dia tengah mengandung, kita nikah dengan dia, menurut mazhab kita sah, tak ada masalah. Tetapi anak dia lahir nanti, kalau kurang daripada 6 bulan, tak boleh bin bapak dia. Maknanya lepas dia nikah tu, perempuan tu tengah mengandung masa nikah. Lepas nikah tu 4 bulan lepas nikah lahir anak. Tak cukup 6 bulan. Maka anak tu nanti tak boleh bin nama suami dia tu, bapak dia tu. Kena nama bin Abdullah. Sebab apa? Sebab tidak diketahui anak tu siapa punya. Walaupun cek-cek pakai doktor genetik DNA tahu siapa, itu sains. Kita pakai ayat Quran, hadis Nabi, ikut syariat. Bila syariat kata tak boleh, tak boleh. Ulama kata tak boleh, tak boleh. Baik. Jadi itu selesai. Kemudian ada nota kaki sikit bawah tu, dia kata bertemu 2 khitan dan keluar mani itu dikatakan junub. Dia maksudkan apa tu makna junub? Kadang-kadang junub pun tak tahu. Kan? Junub tu maksudnya bertemu 2 khitan dan keluar mani. Kalau bertemu saja khitan, tahu khitan, alat kemaluan lelaki dengan alat kemaluan perempuan, bertemu tak dipanggil junub lagi. Yang dipanggilkan junub 2 syarat, bertemu dan keluar air mani, baru namanya junub, atau nama lainnya jima'. Okey, selesai. Jadi itulah 6 perkara yang mewajibkan mandi wajib. Okey, boleh faham? Clear? Boleh ngajar orang lain pula apa ni. Okey, jadi cukup sekadar tu dulu pada tengah hari kita ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyyatana niyyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mauti syuhada wa dikinal jannata ma'al anbiya'i alaihi wassalatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.
Takbir.